Kuskop menyediakan inisiatif keusahawanan khusus untuk belia. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop melalui agensi-agensi di bawahnya menyediakan inisiatif keusahawanan melalui pelbagai program khusus untuk golongan belia termasuk golongan siswaza di seluruh negara. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata program-program itu ialah Tunas Usahawan Belia Bumiputra TIUB, Program Belia ke Koperasi, Skim Pembiayaan Ekonomi dan Skim Pembiayaan Sosial, Pembiayaan kepada Belia yang Entrepreneur Fund 2.0 dan UDA for Youth. Beliau berkata program TIUB dilaksanakan di bawah SME Corp bertujuan menggalakkan keusahawanan dalam kalangan belia Bumiputra. Manakala program belia ke koperasi pula dilaksanakan oleh Institut Koperasi Malaysia IKMA bertujuan menarik minat golongan belia berkhidmat dalam gerakan koperasi. Yang ketiga, skim pembiayaan ekonomi dan skim pembiayaan sosial oleh Amanah Ikhtiar Malaysia yang menawarkan pembiayaan mikro di samping memperkasa dan meningkatkan sosioekonomi usahawan terutamanya belia. Yang keempat, pembiayaan kepada belia oleh tokoh nasional menyediakan modal pembiayaan secara mudah dan cepat kepada usahawan belia. Yang kelima, Young Entrepreneur Fund 2.0 ataupun YIP 2.0 oleh SME Bank membantu dan menyokong usahawan muda meningkatkan perniagaan ke tahap yang lebih tinggi. Dan yang keenam, UDA for Youth di bawah UDA Holdings menyediakan ruang niaga untuk usahawan PMKS dan skim latihan kepada usahawan PMKS. Beliau berkata demikian ketika berucap sempena lawatan kerja ke Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM pada Sabtu. Iwan berkata selain itu kementeriannya juga telah melancarkan pelbagai program dan inisiatif sama ada dalam bentuk latihan, pembiayaan dan pinjaman perniagaan untuk memberi manfaat kepada usahawan pemula dan para graduan. Antaranya Professional Training and Education for Growing Entrepreneurs (PROTEGE). Ia bagi melaksanakan inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan potensi keboleh pasaran dan kemahiran keusahawanan dalam kalangan graduan menganggur dan terbuka kepada graduan pelbagai bidang pengajian. Sebagai contoh, Professional Training in Education for Growing Entrepreneurs ataupun ringkasnya PROTEGE telah ditubuhkan bagi melaksanakan inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan potensi keboleh pasaran dan kemahiran keusahawanan dalam kalangan graduan menganggur dan terbuka kepada graduan pelbagai bidang pengajian termasuk graduan teknikal. Sebagai makluman, inisiatif keusahawanan di bawah PROTEGE seperti program latihan intensif dalam talian bagi usahawan generasi baru InGen, usahawan perantis SPACE, latihan penempatan kerjaya bagi graduan TVET dan program anjakan minda keusahawanan graduan PANDU merupakan program-program keusahawanan yang khusus untuk golongan muda bagi membantu kementerian mendukung objektif dasar keusahawanan nasional ataupun DKN 2030 dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara keusahawanan yang unggul. Sehubungan itu, beliau berharap usahawan-usahawan belia termasuk graduan merebut peluang yang disediakan kerajaan khususnya kementeriannya. Sempena lawatan itu, Institut Keusahawanan Negara InScan menganjurkan program usahawan bisnes dropship dan ejen DNA yang disertai 300 pelajar UTM. DNA bertujuan membimbing bakal usahawan asas dropship dan ejen serta menggalakkan peserta memulakan bisnes. Iwan berharap lebih banyak program seumpama itu diadakan bagi menarik penyertaan golongan muda terutamanya graduan. Pada majlis itu, SME Corp dan UTM menandatangani perjanjian persefahaman bagi menjalin kerjasama erat meningkatkan kemahiran dan bakat pelajar dalam bidang keusahawanan, mempromosi aktiviti, program dan inisiatif yang dijalankan oleh SME Corp. Majlis menandatangani MOU antara SME Corp dan UTM hari ini adalah signifikan kepada semua kita. MOU ini antara lain akan mewujudkan jalinan kerjasama yang erat dalam usaha meningkatkan kemahiran dan bakat pelajar dalam bidang keusahawanan, mempromosi aktiviti, program dan inisiatif yang dijalankan oleh SME Corp dan UTM kepada graduan dan usahawan PMKS, membangunkan kerjasama dalam penyelidikan serta kerjasama perkongsian pengetahuan dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan PMKS.
Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Suryani Dato' Ahmad, Naib Chancellor UTM Profesor Dr. Masilah Kamalruddin, Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia Rizal Naini, Ketua-Ketua Agensi Kementerian dan Pegawai-Pegawai Kanan UTM. Program Kebudayaan Anjuran Persatuan Mahasiswa Anak Sabah dan Sarawak di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM akan terus disokong. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict akan terus menyokong program kebudayaan Anjuran Persatuan Mahasiswa Anak Sabah Sarawak PMASS Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Sehubungan itu, Iwan yang juga bekas pelajar UTM dan penggerak PMASS bersetuju untuk menyalurkan sumbangan sebanyak RM30,000 untuk menjayakan Festival Rumah Mai Anjuran PMASS UTM pada 1 dan 2 Disember ini. Sebab saya juga adalah penggerak gerakan mahasiswa juga dulu, dan saya prihatin dan saya pernah mengalami harapan yang begitu besar. Kadang-kadang memang selalu duka cita. Kita mohon RM10, tak akan dapat RM10. Tapi dia tidak harus mematikan ataupun menggagalkan ataupun menyebabkan kita kecewa. Kegagalan kita mendapat sokongan sepenuhnya itu tidak harus dijadikan sebab untuk kita tidak melaksanakan program-program. Kita masih ada alternatif, dan sebagai mahasiswa saya percaya semua yang hadir di sini, terutama pimpinan MPP Persatuan saya dulu, PIMAS, sentiasa boleh mencari jalan untuk melengkapkan apa yang tidak dapat diberikan sepenuhnya oleh kita yang mempunyai limitasi ini. Iwan berkata demikian ketika berucap sempena lawatan kerja di UTM pada Sabtu. Pada 2019, Iwan yang ketika itu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah memberikan sumbangan kepada PMASS untuk menjayakan Malam Pentas Seni Budaya UTM. Mengenai keusahawanan, Iwan berkata Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM turut bersetuju untuk menyalurkan peruntukan sejumlah RM50,000 untuk membangunkan kios dan kelengkapan lain melalui Koperasi Siswa UTM. Dalam lawatan kerja di UTM, Iwan turut menyaksikan majlis menandatangani perjanjian persefahaman antara SME Corp dan UTM. Iwan turut melawat Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi FTMK UTM dan bersetuju menyalurkan peruntukan RM20,000 untuk menambah baik kemudahan dan kelengkapan di Student Common Room FTMK. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict mengunjungi Universiti Teknikal Malaysia Melaka, tempat beliau melanjutkan pengajian lebih 10 tahun lalu. Dalam lawatan kerja pada Sabtu itu, Iwan yang juga alumni UTM menyaksikan majlis menandatangani perjanjian persefahaman MOU antara SME Corp dan UTM. Ia bertujuan menjalin kerjasama erat dan meningkatkan kemahiran serta bakat pelajar dalam bidang keusahawanan serta mempromosi aktiviti, program dan inisiatif yang dijalankan oleh SME Corp. SME Corp adalah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. MOU ditandatangani Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia Rizal Naini dan Timbalan Naib Kansela Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UTM Profesor Madya Datuk Dr. Sabri Muhammad Sharif. MOU disaksikan Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Suryani Ahmad dan Naib Kansela UTM Profesor Dr. Masilah Kamalruddin. Iwan berharap kerjasama erat antara kementeriannya dan agensi serta institusi pendidikan dapat diteruskan demi mengukuhkan ekosistem keusahawanan. Jadi sementara kita cuba atau berusaha untuk selesaikan pengangguran di kalangan graduan, bagaimana yang pengangguran di kalangan yang tidak akan menjejakkan kaki ke TN. Itu sebab penyelesaiannya pada saya gerakan keusahawanan, sama ada melalui koperasi ataupun PMKS tadi. Dan mudah-mudahan dengan adanya MOU ini kita melangkah kepada satu usaha baru, usaha seterusnya untuk kita membangunkan usahawan-usahawan teknikal di UTM ini supaya pada akhirnya mereka tidak mencari pekerjaan tetapi menyediakan pekerjaan kepada rakyat Malaysia.
Iwan berkata UTM sangat dekat di hatinya dan beliau amat berbesar hati dapat kembali ke UTM sebagai alumni. UTM sesungguhnya sangat dekat di hati saya dan saya amat berbesar hati dapat berkunjung kembali ke UTM. Kali terakhir saya berkunjung ke sini tahun 2019 masa saya Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah bersama dengan Persatuan Mahasiswa Sabah Sarawak, satu program pertandingan band music di Diwan pada ketika itu. Saya berharap kunjungan ini akan dapat diadakan lagi pada masa-masa akan datang. Saya juga berharap kerjasama UTM dan agensi-agensi kementerian juga dapat dijadikan platform penting dalam usaha kementerian memperkasahkan dan menuju misi menjadikan Malaysia sebagai negara keusahawanan unggul menjelang tahun 2030. Iwan turut menasihati para pelajar UTM supaya sentiasa bijak membahagi masa, sentiasa fokus dalam segala aktiviti yang dilakukan dan mempunyai perancangan masa depan yang jelas. Katanya antara kunci kejayaan ialah hormat menghormati antara satu sama lain. Tadi saya ditanya tips bagaimana menjadi seorang yang berjaya. Saya tidak menyatakan saya ini sudah berjaya sebab itu terlalu subjektif, tetapi kalau ada yang saya boleh kongsikan, kuncinya adalah respect, hormat. Terdahulu, Iwan mengadakan perjumpaan dengan para pelajar dari Sabah dan Sarawak yang menuntut di UTM dan mendengar keperluan mereka. Selepas itu, beliau dibawa melawat Makmal Multimedia, Makmal Reality Maya dan Bilik Kuliah Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi FTMK. Pada majlis itu, Iwan bersetuju menyumbang RM30,000 sebagai sokongan menjayakan program pelajar UTM dan RM50,000 untuk membangunkan kios dan kelengkapan lain melalui Koperasi Siswa UTM. Koperasi digalakkan menceburi industri perwarisan harta pusaka. Perniagaan perwarisan harta pusaka dilihat mempunyai potensi yang besar dan memberi peluang kepada koperasi untuk meluaskan bidang perniagaan mereka. Sehubungan itu, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwan Benedict menyuruh para kooperator, khususnya koperasi-koperasi kredit untuk mengambil peluang menjalin kerjasama dengan syarikat amanah. Seterusnya menjadikan bidang ini sebagai sumber pendapatan baharu kepada koperasi dengan memasarkan produk dan perkhidmatan perwarisan. Saya berharap dengan adanya majlis pada hari ini, kerjasama di antara RTB dan koperasi-koperasi dapat dipertingkatkan dan seterusnya membuka peluang kepada koperasi-koperasi untuk menjana pendapatan melalui perniagaan produk perwarisan. Saya melihat perniagaan perwarisan ini mempunyai potensi yang sangat besar dan memberi peluang kepada koperasi-koperasi meluaskan bidang perniagaan mereka. Saya juga berharap Suruhanjaya Koperasi dapat membantu koperasi-koperasi menceburi industri perwarisan ini. Saya juga menyuruh kepada para kooperator, terutama koperasi-koperasi kredit, supaya mengambil peluang untuk menjalinkan kerjasama dengan syarikat amanah dengan menjadikan bidang perwarisan ini sebagai sumber pendapatan baru kepada koperasi masing-masing. Iwan berkata demikian ketika berucap melancarkan Rakyat Trustee Berhad RTB, sebuah syarikat pengurusan harta pusaka di Kuala Lumpur pada Jumaat. Iwan berkata penglibatan RTB dalam industri perwarisan harta pusaka akan mewujudkan persaingan sihat dalam kalangan industri untuk menghasilkan produk-produk terbaik untuk pelanggan. Selain itu, katanya, ia juga akan menambah pilihan terbaharu kepada orang ramai yang ingin melanggan produk-produk perwarisan seperti wasiat, hibah dan iPusaka. Beliau difahamkan bahawa RTB adalah syarikat pertama yang menjalankan perniagaan perwarisan secara digital sepenuhnya yang memudahkan pelanggan berurusan dari segi masa dan tenaga. Saya difahamkan RTB merupakan syarikat amanah pertama yang menjalankan perniagaan perwarisan secara digital sepenuhnya. Tahniah saya ucapkan. Medium perniagaan digital sudah tentu akan memudahkan pelanggan dari segi masa dan tenaga untuk mendapatkan maklumat dan melakukan urusan pentadbiran pusaka nanti.
Perniagaan melalui platform digital sesungguhnya merupakan norma baharu perniagaan yang sangat penting. Iwan turut mencadangkan agar RTB dan syarikat-syarikat amanah yang lain dapat mencari kaedah terbaik untuk menyampaikan maklumat kepada orang ramai mengenai kepentingan membuat perancangan dan pentadbiran harta pusaka. Dengan membuat perancangan awal seperti membuat wasiat ataupun hibah, maka ia akan memudahkan urusan pentadbiran harta pusaka di kemudian hari dan mengelak daripada harta terbeku. Dalam hal ini, RTB boleh mengadakan seminar dengan agensi-agensi berkaitan seperti pejabat tanah, pusaka kecil, syarikat amanah, KWSP, bank-bank, institusi pendidikan tinggi dan sebagainya bagi membincangkan kaedah terbaik menangani isu aset terbeku supaya isu perwarisan dapat diselesaikan secara berkesan. Saya turut menyarankan supaya RTB mengadakan bengkel ataupun seminar serta menyediakan kursus-kursus berkaitan perwarisan supaya koperasi-koperasi faham tentang produk perwarisan yang ditawarkan. Pada majlis itu, Iwan turut menyaksikan penyerahan memorandum perjanjian serta memorandum persefahaman bersama koperasi-koperasi dan rakan-rakan strategik perniagaan RTB. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Seri Suryani Ahmad, Penasihat RTB, Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar dan Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia, SKM Rusli Jaafar. Wan An